Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke channel CJJFX. Channel yang buat analisa untuk forex trader. Jadi pada hari ini saya ingin membuat satu video berkenaan tentang indikator. Adakah indikator ni sesuatu yang bagus ataupun sebaliknya? Apakah advantage, apakah disadvantage? Perlu tak kita pakai? Jadi ini merupakan video pembelajaran sahaja. Jadi anda boleh tengok nanti video ni, boleh kaji baik dan buruk dia. Jadi terpulang kepada masing-masing untuk memilihnya. Okey. Jadi kita akan belajar selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan mempelajari sedikit tentang indikator. Adakah indikator ni bagus digunakan dalam kita punya trading? Bagaimana nak gunakan indikator? Apa indikator-indikator yang boleh dipakai? Yang saya sendiri boleh kira macam bolehlah digunakan. Cuma saya ni bukan peminat kepada indikator ni. Cuma indikator ni memang satu perkara, satu tool yang memang banyak digunakan oleh trader-trader di seluruh dunia, terutamanya moving average, Bollinger Band, Ichimoku, dan macam-macam lagi lah indikator, parabolic SAR lah, apa semua. Jadi semua indikator ini merupakan dia bagus, baik digunakan. Cuma ada beberapa perkara tu nanti saya akan bagi tahu sebab kenapa saya tidak menggunakan sebarang indikator. Okey, baik. Jadi dalam MT4 anda boleh lihat dekat bahagian huruf F kat atas ni. Huruf F, F tu maksud dia function. Jadi dia ada banyaklah indikator. Kita ada indikator untuk trend, kita ada indikator untuk oscillator, dan kita ada volume, kita ada Bill William. Jadi semua ni adalah indikator yang memang banyak digunakan oleh trader-trader di seluruh dunia. Cuma saya akan menerangkan beberapa indikator yang glamour, yang popular, yang banyak digunakan. Okey, sebagai contoh, yang pertama adalah moving average. Okey, moving average antara yang paling favorite digunakan. Biasanya yang mereka gunakan dalam untuk melihat trend lah, untuk melihat trend. Kadang-kadang moving average ni digunakan untuk mereka membuat keputusan sama ada untuk buy atau sell. Dia tengok sama ada dia reject ke, dia breakout ke. Jadi kadang-kadang ia memang bagus sebab memang boleh tengok dengan jelas bagaimana dia bertindak, bagaimana dia berlaku di dalam chart lah. Okey, jadi saya bagi contoh untuk hari ni. Contoh kita pakai moving average 200. Moving average 200 ni memang glamour lah untuk dipakai. Okey, jadi MA 200 ni kalau anda tengok period dia 200, period dia 200. Yang method dia ada macam-macam. Simple, expo, smooth, linear weight. Jadi saya akan terangkan untuk yang simple sajalah, untuk yang simple. Tapi dia ada sedikit perbezaan. Tapi kalau kat rumah saya ni, kita tak boleh cakap perbezaan sebab tak ada kereta beza kat luar. Yang ada hanyalah Myvi. Jadi sedikit permaivian. Okey, baik. Jadi dia ada beza lah antara simple dengan expo, tapi beza dia sedikit saja. Beza dia macam simple ni dia lebih perlahan, expo dia lebih laju lagi, dia bertindak terhadap harga. Bila dia period 200 tu, maksud dia mengukur purata harga 200 CS sebelum. Begitu, itu yang sebenar-benar yang dimaksudkan dengan moving average 200. Dan kebanyakan
MA200 ni untuk singkatan dia adalah tujuan untuk melihat trend Okey, anda tengok. Okey, baik. Sekarang ni saya dah letak MA200. Kalau anda tengok kat sini, inilah nama dia, moving average. Dia macam cacing, macam cacing gerak tu kan. Macam cacing. Jadi ini kita namakan sebagai dynamic lah, dynamic SNR, dynamic SNR. Jadi dia pun boleh digunakan sebagai satu SNR. Okey. Jadi kalau anda ni memang trader, memang dah lama trade, jadi anda memang tahu, anda boleh baca daripada professional trader di seluruh dunia sekalipun, mereka pun juga ada membuat analisa khas untuk MA200 saja. Sebagai contoh, mereka akan katakan, okey, gold ni telah pun bergerak. Okey, dia telah pun bergerak dan breakout MA200. Jadi trend ada kemungkinan akan berubah. Kalau anda tengok kat sini, price berada di bawah MA200. Bila dia berada dekat di bawah MA200, itu petanda kukuh menunjukkan dia trend ke bawah. Kebiasaannya mereka akan beranggapan beginilah, benda yang di atas MA200 ni dianggap sebagai uptrend. Okey, jadi kawasan atas ni adalah uptrend. Kalau dia berada di atas MA200, kalau dia berada di bawah MA200, maka dia downtrend. Jadi kalau anda tengok pun betapa powernya MA200 ni pun memang cantik juga cara dia bertindak terhadap MA200 ni. Bayangkan kalau kita buy apabila dia berada di atas MA200, berapa banyak CS yang berada di atas MA200 untuk naik ke atas, nampak? Jadi banyak peluang untuk anda entry buy. Okey, walaupun di area sini, contoh dekat area sini, bila dia breakout, anda cari buy, sentiasa boleh sahaja mendatangkan profit. Jadi anda kena pandailah mengatur anda punya SOP. SOP maksudnya, kalau anda tengok okey, price berada di atas MA200, kita cari support saja. Ada sampai support buy, sampai support buy, cuba buy, sampai support cuba buy. Insya-Allah rasanya potensi untuk win tu insya-Allah ada, tinggi jugalah. Sebagai contoh kat bawah ni, kadang-kadang dia terciduk juga. Tengoklah kalau kat bawah ni kan. Contoh saja. Anda tengok price berada di bawah MA, anda cari sell, profit, sell, profit. Ini contoh ini. Ini breakout, anda anggap trend berubah turun ke bawah. Cari sell lagi, tiba-tiba naik ke atas, mampus kan. Jadi tak ada yang sempurna pun. Tapi ada juga dia bertindak sebagai resistance apabila dia berada di bawah MA. Sell kat sini, banyak profit kan, macam tu. Okey, jadi kebiasaannya mereka menggunakan MA200 ni lebih kepada untuk melihat trend. Jadi untuk MA ni boleh digunakan di mana-mana TF. Jangan anda fikir ini contoh dekat H4 kan. Okey, mana-mana TF boleh digunakan. Di M5 boleh, H1 boleh, M30 boleh, M15 boleh. Semuanya boleh. Panjang pula cerita pasal MA200. Tak apa. Okey, saya harap anda faham. Jadi cuma bagi saya kelemahan kepada moving average ni ada satu, di mana dia bergerak. Cara dia bergerak ni sebenarnya dia bergerak mengikut harga. Maksud dia, kalau harga turun, dia turunlah. Kalau harga naik, dia naiklah. Jadi dia bergerak mengikut harga. Sebagai contoh dekat sini, contoh sahaja. Okey, baik, kat sini anda anggap price berada di atas, jadi anda cuba cari buy. Bila anda cari buy, okey, dia naik kan. Dia naik, jadi MA naiklah. Tapi kalau dia tiba-tiba turun, MA ni turunlah. Itu saja yang menjadi masalah. Jadi dia adalah lagging, jenis lagging indicator untuk MA. Okey, baik, indikator seterusnya saya nak bahaskan adalah mengenai tentang Bollinger Band. Bollinger Band pun memang banyak digunakan oleh trader-trader di seluruh dunia, di mana Bollinger Band ni pun dia punya sifat adalah berfungsi sebagai support dan resistance. Kalau anda lihat di sini,
dia kebanyakannya jadi bahagian atas ni kita anggap sebagai resistant, kalau bahagian bawah dianggap sebagai support. Jadi kebanyakan orang mungkin dia akan cuba mencari buy kalau price menyentuh Bollinger ni. Bila dia dah sentuh Bollinger ni, kiranya price dah macam terlebih over lah, dah overbought sangat. Tengok, walaupun banyak jugalah yang kantor ya. Contoh kalau dia sentuh kat sini, anda cuba sell, dia naik lagi kan kantor kan. Tapi tak berlaku kat sini. Kalau sini anda sell, tengok dia turun sampai kat bawah kan. Dia turun sampai kat bawah. Jadi profit banyak pula. Habis tu macam mana? Maksudnya dia ada yang profit, ada yang loss. Contoh sinilah dia turun kat sini, anda buy naik ke atas, profit. Terus anda cakap anda lah paling power di dunia. Lepas tu dia turun balik semula. Habis tu macam mana pula power di dunia ke tak tu? Baik, jadi cara simple untuk menggunakan Bollinger ni, kebiasaannya trader banyak pakai adalah kalau kat bawah ni dia akan buy, kat atas ni dia akan sell. Tapi bergantung juga kepada momentum. Kadang-kadang mereka melihat menggunakan Bollinger ni untuk melihat momentum. Maksud dia kalau price melepasi dia punya Bollinger ni, contoh macam ni, dia close keluar daripada Bollinger, ini adalah momentum untuk naik. Jadi apabila dah nampak momentum dia untuk naik, maka terus follow terus, naik ke atas, buy terus kaya. Macam itulah. Contohlah sama juga kat sini lah. Dah tengok ada momentum, tu dia close di bawah BB. Jadi ini adalah CS momentum untuk turun ke bawah. Kalau macam jenis saya, dah tentu saya melihat sebagai macam ada support kat sini kan. Kebetulan ada support kat sini, support break. Jadi dengan ada Bollinger ni mengukuhkan lagi anda punya keyakinan, okey dia nak turun lagi. Sebab dia breakout support, kebetulan pula price close di luar BB. Jadi dia adalah momentum. Bila momentum terus follow terus, turun sell sampai ke bawah. Begitu. Okey, baik. Saya harap anda jelas tentang Bollinger. Bollinger pun sama kisahnya, dia adalah sejenis lagging indicator juga. Maksud dia cara dia terbentuk tu adalah berdasarkan bentuk harga. Kalau harga turun, dia buat lengkung ke bawah lah. Kalau harga naik, dia buat lengkung ke atas lah. Macam tu je lah. Dia mengikut reaksi pada harganya, dia ikut harga lah. Okey, baik, alhamdulillah dah 2 indikator dah kita bahaskan untuk hari ini. Okey, jadi saya buang dulu kedua-dua ini supaya tak serabut sangat untuk indikator. Jadi kita ada banyak lagi indikator lain sebenarnya. Cuma saya akan memberitahu tentang indikator-indikator yang glamour-glamour saja. Yang seterusnya adalah RSI. Okey, RSI kita gunakan sebagai untuk mengukur sama ada sudah overbought ataupun oversold. Maksud dia kalau dia dah naik tinggi sangat, jadi RSI ni boleh digunakan untuk kita tahu betul ke dah tinggi sangat, betul ke dah bawah sangat. Jadi RSI ni boleh digunakan untuk lihat sama ada dia dah tinggi sangat ke dia dah turun sangat. Okey, kalau dah tinggi sangat buat apa kita nak buy kan? Baik, kita cari sell sahaja. Lebih kurang begitulah. Cuma dia ada juga kelemahan dia di mana sama juga dia hanya bergerak dia bergerak mengikut harga. Kalau harga naik, RSI naik lah. Kalau harga turun, RSI turun. Okey, baiklah. Cuba anda tengok sekarang ini contoh RSI. RSI kat bawah ni dah sampai kat bawah sekali dah. Jadi itu petunjuk kepada benda ni dah turun jauh lah sangat. Dah turun jauh sangat. Jadi ada kemungkinan dia naik lagi. Ada kemungkinan dia boleh nak bertukar arah pula lah. Nak naik pula lah. Sebab apa? Sebab RSI kita dah menunjukkan dia sudah oversold. Dah murah sangat. Tapi ada kemungkinan dia ke bawah lagi. Ada, tak ada masalah pun. Sebab apa dia boleh ke bawah lagi? Sebab trend nampak gayanya masih lagi meneruskan penurunan ke bawah. Okey, itu secara naked chart lah. Naked chart. Tapi kalau dari sudut RSI ni menunjukkan dia sudah overbought. Jadi
berhati-hati juga kalau hendak buy, berhati-hati juga. Kalau nak sell pun hati-hati juga sebab RSI sudah oversold. Tapi boleh turun bawah lagi cikgu? Boleh saja, tak ada masalah pun untuk turun bawah lagi. Dah macam tu macam mana cikgu? Dah macam tu cuba cari buy lah. Cubalah mana-mana pun tak kisah. Cuma RSI ni digunakan sebagai petunjuk untuk kita tengok dah bawah sangat. Sebagai contoh lah, mungkin boleh kita mengelakkan untuk buy dekat area atas ni. Sebagai contoh saja. Contoh price turun, ada support kat sini, kita buy. Okey, memang naik tapi dekat RSI kat bawah tu RSI masih ke atas kan. Dia belum lagi oversold kan. Cuma dia dah beri petunjuk bahawa dia sudah overbought kat sini. Dah terlebih sangat orang beli dah. Jadi kawasan ni adalah harga yang paling termurah kot. Termurah. Jadi tak sesuai lah untuk buy. Jadi cari sell. Jadi at least benda tu boleh dijadikan sebagai filter kepada kita, supaya kita janganlah buy lagi dah sebab price dah tinggi sangat. Macam tu. Baik, kita cari sell sahaja. Maksudnya kalau contohlah, kalau anda buy kat sini, kalau anda tak ada RSI, kita buy kat sini kan, naik, memanglah naik, profit kan. Lepas tu kita nak hold dengan jangkaan dia nak naik tinggi lagi, tapi tidak berlaku. Dia turun. Turun. Sebab apa? Sebab RSI tadi. Di RSI memang boleh digunakan dalam anda hendak membuat analisa. Sebagai contoh lah kat sini, anda tengok kat sini dia dah apa nama dia tadi, saya cakap tadi sudah overbought. Anda tengoklah dekat RSI kat bawah tu. Kat bawah tu nampak lah kan, benda-benda RSI yang dah sampai 70, yang dah sampai 80, maksudnya dia dah overbought. Jadi kat sini anda cuba cari sell, sell, turun sampai ke bawah, profit kan. Memanglah profit kan, tapi lepas tu dia naik semula tinggi sampai ke atas. Habis tu macam mana pula tu? Jadi susahlah nak diceritalah. Jadi tak ada benda yang pasti pun di dalam forex ni. Cuma anda boleh gunakan indikator yang ada, mungkin boleh membantu anda untuk membuat keputusan. Okey, baik. Itu adalah RSI. Okey, RSI antara jenis indikator yang leading, saya rasa leading indicator ke apa ke nama dia, lupa pula saya. Satu lagi lah, tak apalah. Okey, baik. Jadi seterusnya stokastik. Saya malas nak bahas tentang stokastik sebab dia terlalu simple sangat dan saya tak recommendkan untuk menggunakan stokastik ni. Ada pun ramai yang menggunakan stokastik, tapi saya tak berapa recommendkan lah sebab pengalaman saya kepada stokastik ni memang tak berapa nak menarik. Okey, seterusnya adalah MACD. Mana MACD? Okey, MACD pun banyak digunakan, cuma saya tak boleh nak bahas tentang MACD sebab saya bukan pakar dalam MACD. Tapi memang banyak orang gunakan MACD sebagai indikator juga dalam memberi signal, dalam membuat keputusan sama ada untuk buy ataupun untuk sell. Jadi kalau anda nak belajar lebih lanjut untuk berminat untuk gunakan MACD, anda boleh tengoklah, carilah sumber-sumber dekat tempat lain lah, kat YouTube lain lah. Okey, saya rasa indikator panjang dah video ni, jadi saya rasa itu sajalah untuk indikator yang boleh digunakan di dalam anda punya trade lah, untuk membantu anda membuat keputusan. Tapi macam saya tak gunakan indikator ni. Kadang-kadang tu nak kata guna tak juga. Kadang-kadang saya tengok, saya pasang indikator pun tujuan dia untuk suka-suka je, lah. Saya lebih kepada naked chart. Tetapi saya tak larang anda untuk pakai indikator. Salah ke pakai indikator cikgu? Tak salah, tak ada yang salah pun. Boleh saja dipakai. Kadang-kadang
Kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi. Ya, macam tu je lah. Cuma bila tak jadi tu janganlah disalahkan indikator tu, sebab dia pun bergerak mengikut harga. Kalau harga naik, jadi indikator tu naik. Kalau harga turun, indikator tu turun. Macam tu je lah. Jadi macam saya tak minat untuk bergantung kepada indikator ni. Takut macam teknik harapan tu menjadi terlalu tinggi sangat lah. Tetapi bagi mereka yang nak pakai, sila pakai, tak ada masalah, boleh dipakai. Jadi saya rekomenkan indikator-indikator yang boleh anda pakai adalah moving average, Bollinger Band, RSI. Itu tiga benda yang bagi saya setakat ni yang bolehlah dipakai, yang terbaik lah, yang bagus dipakai. Untuk menggunakan indikator ni secara mendalam, anda kena kaji sendirilah ya. Kaji sendiri. Cuma saya dah ceritakan dia punya asas tadi. Okey. Jadi saya rasa itu saja untuk video kali ini. Saya harap video ini bermanfaat untuk anda. Bagi mereka sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa tekan butang like dan juga subscribe ya. Bagi mereka yang belum subscribe, bagi mereka yang sudah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Saya CJJFX mundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey guys, jadi ada satu perkara penting yang ingin saya memberitahu kepada anda semua, di mana perkara ini memang amat penting ya. Apakah perkara itu? Adalah Naruto sudah mati. Okey, sebab Naruto tidak kuat. Dia paling lemah in the world, paling lemah in the world. Kalau anda tengok kat luar rumah saya memang banyak Kurama. Kalau kita tahu kan Kurama sebenarnya ekor 9. Tapi sekarang Kurama tinggal ekor dia tinggal 1 saja. Okey. Yang paling kuat in the world adalah Sasuke. Sasuke paling in the world. Okey guys.